Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang kita terus contoh 5 lah. Okay, dah bersedia dah kelas? Contoh 5. Sudah. Okay. Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau dan sebiji guli merah. Okay. 2 biji guli dipilih secara rawak dari beg tersebut satu demi satu. Ini keyword saja. Ingat tak? Apa benda ni? Tanpa pengulangan. Apabila tanpa pemulangan bermakna ada tak dia mempengaruhi kebarangkalian yang awal? Tidak. Baik. Apabila dia dah ambil, dalam ini ada 8 biji. Okay, first ambil. So, apabila dia dah ambil, tinggal berapa biji? 7. So, kalau dia kekal 8, dia tidak mempengaruhi. Tapi sekarang ni dia jadi berapa? 7. So, mempengaruhi ke tak? Mempengaruhi. Ya, nampak ada perubahan sahaja, dia mempengaruhi. Contoh yang tidak mempengaruhi apa contoh dia? Kebarangkalian yang kita dah belajar. Dengan pengulangan. Dengan pemulangan. Lagi satu apa lagi? Benda-benda yang lain? Median. Gaduh air. Apa Gaduh dia? adil. Dadu adil. Lagi apa lagi? Shilling adil. Boleh faham? Boleh. Itu yang bersandar. Okey. Sorry. Yang ni apa ni? Bersandar ke tak bersandar ni? Bersandar. Yang ini adalah bersandar sebab dia ada dia punya kata apa? Mempengaruhi. Okey, bersandar. Okey, kalau tak bersandar, dia tak mempengaruhi. Tapi sekarang ni dia bersandar. Sebab ada perkataan ini, keyword tanpa pemulangan. Okey, kita tengok dekat situ. Wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. Okey, so macam mana kita nak buat dalam gambar rajah pokok? First kali, untuk dahan yang pertama ni, yang first ni, okey kita tulis dulu lah. First dengan second. Okey, yang first ada berapa biji guli? 8 guli hijau dan sebiji guli merah. Okey, so kalau macam tu, kita terus saja buat untuk hijau. Okey, berapa dia punya kebarangkalian untuk guli hijau? Ada berapa biji guli dulu? Mula-mula. 8. So, bahagi berapa? Kalau 9. kebarangkalian dia mesti keseluruhan. Sebab 8 ni adalah hijau, ni adalah NS ataupun ruang sampel. Berapa ruang sampel dia? 9. So, tambahlah kan. 8 dengan 9, 8 dengan 1 jadi 9. Boleh faham tak kelas? Boleh. Boleh. Okey, ada satu lagi warna. Apa warna dia? Merah. Merah, saya letak M lah. So, berapa dia punya kebarangkalian untuk dapat merah? 1/9. 1/9. Bagus. Okey, ada tak faham dekat sini? Setakat ni faham ke? Faham. Faham. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua pun kita pecah dua juga. Okey, apabila guli yang pertama, ambilan yang pertama adalah yang berwarna hijau. Ini maksud dia. So, selepas hijau, kita pecah lagi dua. Masih lagi ada hijau dengan masih lagi ada merah. Tetapi hijau ni tadi, selepas kita ambil, sekarang guli hijau yang berada di dalam beg sebelum kita ambil kali kedua, sekarang tinggal berapa kelas? Selepas 7. kita ambil sebiji. 7. Per berapa sekarang ni? Berapa dalam tu dalam? 7/8. 7/8. Faham ke tak kelas? Faham. Kenapa jadi 7 ni kelas? Kita dah ambil satu. Dah ambil satu yang berwarna hijau. So, daripada 8 tolak 1 jadi 7. 8 ni kenapa jadi 8 pula? Asal dia 9. Dah ambil satu. Sebab jadi kalau dah ambil satu yang berwarna hijau. Faham ke tak faham? Kelas yang lain faham tak?
Apabila guli hijau diambil, guli di dalam beg tinggal kuranglah 1. So daripada 9 jadi 8. Yang hijau pun 8 kurang 1 juga. Dia jadi 7. So kebarangkalian untuk yang dekat sini dah berubah. Dia jadi 7/8. Setakat ni siapa yang tak faham? Tanya sekarang. Siapa yang tak faham? Tasha faham tak? Nurin faham, Nurin? Faham Kenapa dapat 7/8, Nurin? Nurin Nesrina, kenapa dapat 7/8? Asal dia 8/9. Satu. Apa tu? Macam mana dapat tu? Kenapa daripada 8/9 jadi 7/9, 7/8 ni? Nurin Nisrina, jawab soalan cikgu. Cikgu. Macam mana dapat 7/8 pula? Asal dia 8/9. Dia, sekejap. Terus dia jawab, tak payah tengok-tengok. Faham ke tak faham sekarang ni? Tak faham cikgu. Tak faham. Cakaplah tak faham. Yang lain, jujurlah dengan cikgu. Faham. Yang faham tu macam mana? Cuba beritahu cikgu. Kenapa jadi 7/8 ni kelas? Siapa yang faham tu? Sebab merah dia dah ambil 1, hijau dia dah ambil 1. Baik. Merah tak ambil lagi. Sekarang ni masih lagi dekat atas ni. Ni ruangan ke atas dulu. Merah saya tak tengok lagi. Saya tutup lagi ni. Ni saya tutup lagi. Tak perlu tengok lagi yang ni. So kita perlu tengok ini dulu. Dahan yang first. Bila dahan yang first, sekarang ni kita ambil guli hijau. Merah saya tak tengok pun lagi. So apabila saya ambil guli hijau, sekarang beg sekarang ni asal dia ada 9 biji. 8 yang berwarna hijau, 1 yang berwarna merah. Okey. Apabila saya dah ambil 1, keluar ada hijau, 1 biji. So, dalam ni sekarang tinggal berapa kelas? 8. 8. Boleh faham tak kelas? Sebab saya dah keluarkan 1 biji ni. Boleh ke? Nurin, Boleh. faham tak? Okey, sekarang ni guli merah tinggal berapa? Saya baru ambil warna apa ni? Hijau. Hijau. Merah tinggal berapa? 1. Masih tak berubah kan? Betul. Selepas saya keluarkan hijau 1 biji, dalam ini tinggal berapa warna hijau? 7. 8 lagi? 7. 7 lah kan. Faham ke tak faham ni? Faham. Daripada 9 biji tadi, saya dah keluarkan yang berwarna hijau 1. So, tinggallah 7. Merah kekal lagi sebab saya tak keluarkan yang warna merah. Kekallah 1 biji merah. Dan sekarang, kalau kita tambahkan guli hijau dengan merah, berapa nilai dia kelas? 8. 8 tambah 1, nilai dia berapa? 9. 9. Boleh faham tak gambar rajah ni? Boleh. Boleh. Okey, kita teruskan. Sekarang, untuk yang seterusnya, saya padam dulu yang ni. Okey. Katakanlah saya ambil yang berwarna hijau tadi. Okey. Yang hijau sahaja yang berubah. Betul tak betul? Daripada 8 dia jadi 7 kan? Sekarang, yang berwarna merah pula, berapa kebarangkalian dia? 1. 1. Per berapa biji sekarang? 8. Faham tak ni? 1/8 ni datang dari mana? Faham. Faham. Okey, good. Okey, next. Dahan ini pula. Dahan ini berubah. Sebab tadi kita ambil yang berwarna hijau ya. Sekarang ni kita bukan yang ambil hijau ya. Sekarang ni kita ambil warna apa pula kelas? Warna apa pula ni sekarang ni? Merah. Yang berwarna merah. So, ini kita kena tukar lah. Okey. Kekal. Yang depan tu kekal. Yang ni yang kita ubah sikit. Okey. Saya tengok kat sini supaya kamu lebih faham lah. Okey. Sekarang, yang asal tadi 8 hijau,
satu merah. Kalau yang dahan dekat bawah adalah yang berwarna merah. So maksudnya first attempt ni, first cubaan yang pertama ni dia ambil, dia keluarkan yang warna apa kelas? Merah. Merah. Saya keluarkan guli yang berwarna merah. Okey, sekarang yang berwarna hijau tu berubah ke? Tak. Berapa biji yang berwarna hijau? 8. Masih kekal. Tetapi yang berwarna merah sekarang ada lagi tak? Tak ada. Tak ada dah hilang dah. So yang tinggal berapa? 8 guli apa? Hijau. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, next. Macam mana pula kita nak tulis dahan ni? So kalau dekat sini H hijau, M merah. Setiap dahan ni mesti H dengan M. So untuk dahan yang seterusnya pun sama juga. H dengan apa kelas? M juga. Okey, kita tulis dulu. Tak ada masalah. Kita tulis dulu. Okey, sekarang apa cerita dengan kebarangkalian bagi H ni? Macam mana tu nak tulis tu? Okey, kita tengok dulu. Apabila guli ni tadi, yang tinggal berapa? Selepas kita ambil yang berwarna merah? 8. 8. So dia masih kekal 8. Betul tak betul? Betul. Per berapa? 8. Per 8. Boleh faham tak? Boleh. Faham. So 8 per 8 jawapan dia berapa? 1. 1. So dekat merah tadi ada tak? Tak ada. Tak ada. So kebarangkalian dia adalah apa? 0. 0 per berapa? 8. 8. Boleh faham? Boleh. Boleh faham. So kalau dekat sini kita nak padam pun boleh. Kita nak padam pun boleh yang merah ni tadi. Boleh? Boleh. Okey. Setakat ni boleh faham tak apa yang cikgu ajar? Boleh. Faham. Boleh. Seterusnya. Hitung kebarangkalian mendapat guli kedua yang berwarna merah. Okey, sebelum kita jawab soalan itu, okey, kalau dekat sini kita terus padamlah sebab dia tak ada kebarangkalian yang berwarna merah ni. Dan saya cantikkan sikit. Okey, dekat sini saya tulis 8 per 8. Okey, untuk ini kita tulis pula kesudahan dia. So, untuk second ni saya gerakkan sedikit ke sebelah sana. Second dekat sini. Okey, ini kesudahan dia yang mungkin. Macam mana kita nak tulis kesudahan? Kita hanya perlu tengok dia punya guli yang pertama ni. Ni apa? Apa ni? Hijau. Hijau dengan apa? Hijau. Hijau. Tulis dekat sini. Hijau, koma, hijau, tutup kurungan. Boleh faham tak? Faham. Okey. Untuk yang ni pula. Hijau dengan yang mana? Merah. Tulis dekat bawah. Hijau, merah. Boleh faham? Boleh. Okey. Next. Seterusnya. Untuk nilaian ini adalah yang itu M dengan Hijau. H sahaja. M dengan M tak ada. Okey. Next. Apa yang perlu kita tengok? Hitung kebarangkalian mendapat guli kedua yang berwarna merah. So dekat sini, yang mana guli yang kedua ni yang berwarna merah ni kelas? Dekat kesudahan ni. Yang mana? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga? Cepat. Yang mana guli yang kedua ni? Dia nak guli yang kedua guli yang kedua. Ini guli yang pertama. Yang first ni yang pertama. Ini yang kedua. So yang mana yang berwarna merah kelas? Yang kedua. Yang kedua. Boleh faham tak kelas? Boleh. Okey, kita tengok kebarangkalian dia. Okey, untuk ini dahan dia adalah dahan first dengan ini, betul tak? Betul ke? Betul. Okey, dahan dia adalah kebarangkalian dia ini dengan sini kan, betul tak? Dia tak terlibat pun dengan 7 per 8 tu. So, jawapan dia, kita buat macam mana? Untuk soalan A,
kita tulislah P dalam kurungan. Dia kata guli kedua warna merah. Betul tak betul? Betul kan cara tulis kan? Okey, so sama dengan, okey, formula dia apa tadi? Kita hanya perlu darabkan sahaja kebarangkalian yang pertama. Berapa nilai kebarangkalian yang pertama ni? 8/9. 8/9. Saya tulislah dekat sini. 8/9. Kita darab dengan yang berapa pula? Yang kedua tu? 1/8. 1/8. Boleh faham tak? Boleh. Okey, kalau darab atas, bawah, darab bawah. So apa jawapan dia? 1/9. So kalau kita kembangkan dulu 8, sini berapa? 72. Betul tak betul? Betul. Okey, so 8 per dengan 72 berapa? 1/9. 1/9. Boleh faham? Boleh. Okey, kita teruskan dengan yang kedua. Mendapat kedua-dua biji guli yang berwarna hijau. Okey, kita tengok syarat dia, peristiwa dia. Kedua-dua biji guli yang berwarna hijau. So, saya tulis macam mana? B untuk yang kedua. Ini, sorry, ini B ni. B1. Yang ni nombor 2. Okey, P dalam kurungan kedua-dua guli berwarna warna apa? Hijau Hijau. Okey, so macam mana kita tengok guli yang berwarna hijau tadi? So yang mana yang antara kesudahan-kesudahan ni dua-dua yang hijau? First, second or third? First. First. So kalau yang first hijau, berapa kebarangkalian dia yang pertama? 8/9. 8/9. Darab dengan yang kedua H juga. So H yang mana? 7/8. Ya, boleh faham tak kelas? Faham. Okey, so cepat tekan kalkulator. Berapa jawapan dia? Berapa jawapan? 56/72. Okey. 8/9 darab dengan 7/8. Dapat jawapan. Kalau pemudahkan dapat jawapan 7/9 tak tadi? Dapat. Dapat. So kita dapat terus 7/9. Tengok jawapan sama tak? Jawapan sama tak? Sama. Sama. So jawapan yang nombor 1 tu pun sama juga. Ada tak nak tanya soalan? Boleh faham tak? Kelas, untuk soalan contoh 5 faham ke? Faham. Faham. Okey. Latih, okey, praktiskan diri 9.2C. Okey, kita cuba jawab soalan nombor 1. Okey, go. Kita buat sekarang. Okey, sebelum itu cuba kamu buatkan apa yang perlu kita tulis terlebih dahulu. Kita nak buat apa ni sekarang ni? Mula-mula dulu. Apa perlu kita buat sekarang kelas? Mula-mula ni kita nak buat apa ni? Kita nak tulis apa dulu ni? Macam saya buat tadi. Macam mana kita nak buat? Kita tengoklah huruf dia kan? Pokok. Kita buat dulu apa huruf dia dulu. Kotak K dan kotak L masing-masing mengandungi 4 kepingkat berlabel huruf Bayu, 3 kepingkat berlabel nombor 1, 2 dan 5. So, first kali, dengan menyenaraikan keseluruhan yang mungkin, hitung kebarangkalian mendapat huruf vokal. Lepas tu ada perkataan apa kat sini kelas? Dan. Dan. So, kalau dan, simbol dia apa? N. Persilangan, bukan N, persilangan. So kalau persilangan kita kena tengok lah. So yang pertama K. So first kali kita buat dulu kebarangkalian. Sebelum tu kita tulis dulu apa dia punya set dia. Untuk K ada B,
Ada A, Y dengan U. Boleh faham? Okey, kita tengok pula peristiwa untuk L pula. Buka kurungan untuk curly bracket. Kita tulis apa ni kelas? 125. 2, 5 tutup kurungan. Okey, next. Dengan menyeraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian. Dia kata keping kad dipilih secara rawak dari kotak K dan kotak L. Okey, adakah ini bersandar atau tak bersandar? Bersandar ke tak? Dia kotak yang berbeza ni. Siapa tahu? Mempengaruhi ke tak mempengaruhi ni? Kotak yang K dengan kotak S sama ke huruf? Sama ke number? Tak. Tak, berbeza kan? So, ada tak efek? Tak ada. Tak ada efek pun. Tak mempengaruhi apa-apa pun. So, maknanya kalaulah ada dua kotak, ada dua bag, so dia adalah tak mempengaruhi ataupun peristiwa tak berapa? Tak bersandar. Tak bersandar. So, tak bersandar, jangan risaulah berkaitan dengan itu. Tak ada perubahan apa-apa dia punya barangkalian dia. Okey, kita tengok sahaja. Untuk nilai-nilai yang ni, cara dia kita boleh guna gambar rajah pokok ataupun kita boleh guna cara apa kelas? Dalam bentuk apa? Jadual. So, dia suruh ambil yang mana dulu kelas? Tengok. Dia beritahu tadi. Kita mulakan dengan Kotak K. K terlebih dahulu. So, kalau K kita tulislah sebelah kiri ni. B, A, Y dengan U. Okey, seterusnya suruh ambil kotak apa pula? L. Kotak L kita tulis dekat atas. Apa nama-nama dia kelas? 125. 25. 5. So, kita buatlah peta jadual dia. Boleh faham? Boleh. Macam tu cara dia. So, kita boleh dua kaedah. Sama ada buat dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk gambar rajah apa kelas? Pokok. Okey, ini first. Ini second. Boleh faham? Boleh. Okey, yang first, so kita kena letak depan lah. Okey, macam mana? Apa nilai dia? Apa huruf atau number dia? B1. B, 1 tutup kurungan. Faham? Faham. Okey, yang kedua ni pula? B,2. B,2. Next. B,5. Boleh faham tak kelas? Boleh. Okey, yang ni pula macam mana? A,1. A1. Next. A,2. Lagi. A5. Boleh faham? Boleh. Okey, kita dah dapat nilai keseluruhan ini. So, jumlah keseluruhan berapa? Berapa dia punya jumlah sample space dia? 12. 12. Mana datang 12 tu? 3 darab berapa? 4. Boleh faham tak? Boleh. Okey, kita tengok seterusnya. Hitung kebarangkalian mendapat huruf vokal. So, kita tulis dekat sini. Dia dah beritahu dah P dalam kurungan K ada persilangan dengan L tutup kurungan. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak? Kelas? Faham. Okey. So, yang ni dia beritahu. Oh, kak. Dia nak macam ni. Dia nak, kita tukarkan. Dia nak huruf vokal. Lepas tu ada dan. Nombor genap. Tutup kurungan. So, kita tengoklah. So, dekat sini tadi, kita habiskanlah. Y1, Y2, Y5. Yang ni pula apa ni, Ras? U1. Next. U2. U2. Next. U5. U5. So,
Huruf vokal. Apa makna huruf vokal? Huruf A, E, I, I, O, O, U. Ini adalah huruf-huruf vokal. Huruf-huruf nama genap ni macam mana pula? 2, 4, 6, dot, dot, dot. Betul tak betul? Betul. Ini pengetahuan kamu kena tahu. So, ada tak huruf vokal kat sini? ada. Ada, iaitu A E, dengan U. Betul? betul. Okey, lepas tu huruf nombor genap pula? 2. 2. 2 sahaja. 2 sahaja. So, yang inilah kita keluarkan. Betul tak betul? Betul. Okey, so berapa nilai dia tu? Ada berapa tu? 2. 2 sahaja. Per berapa? 12. So 2 per 12. Pemudahkan jadi berapa? 1/6. 1 per 6. Boleh dah dapat? Faham ke tak faham ni? Faham. Cara nak dapatkan ni. Okey, so cara yang lebih mudah. Macam mana kita nak dapatkan huruf vokal dengan jawapan dia? Kita tengok huruf vokal ni ada 2 sahaja. So bermakna dia punya kebarangkalian untuk P yang pertama ini huruf vokal darab dengan P untuk nombor genap. Okey. So kebarangkalian untuk huruf vokal 2/4. Setuju tak? Setuju. Darab dengan ada berapa nombor genap kat sini? 1 1. sahaja kan? So 1 per berapa? 3. 1/3. So konjektor dia setuju tak ni? Kalau kita darabkan 2 darab 1 berapa? 2. 2. 4 darab 3 berapa? 12. Pemudahkan jadi berapa? 1/6. Okey. Sah ke tak? Sama tak? Sama. 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 So kalau kita guna kaedah ini sama dengan kalau kita guna dalam bentuk formula kebarangkalian. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Untuk yang ni homework 1 tak perlu dah. Sebab kita dah bincang. Yang kamu kena buat soalan 2. Soalan 3. Empat. 6. Okey. 1 tak payah. Dah siap. So 2, 3, 4 dan 6. Okey, tandakan sekarang. Ada dalam buku tak? Ada buku tak? Okey, kita teruskan. Subtopik yang seterusnya ada 15 minit sahaja lagi. Peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, kalau kamu tengok perkataan eksklusif ni kan. Okey, apa makna eksklusif ni? Kalau kamu pergi ke shopping mall, okey, ke butik-butik tu, baju yang mahal-mahal ni biasanya dia kita panggil apa? Barang-barang yang eksklusif ke tak eksklusif kelas? Eksklusif. Eksklusif. Apa makna eksklusif tu? Makna eksklusif itu dia tak sama dengan orang yang lain. Betul tak betul? Betul. Dia special kan? Dia tu adalah satu yang special. Kalau sama je semua pakai, tengok orang ni pakai juga, orang ni pakai juga, eksklusif tak? Tak. Tak eksklusif. So maknanya kalau eksklusif ni dia seorang je pakai. Baju tu satu aja dalam dalam dunia ni. Itu maknanya paling eksklusif. So sama juga. Peristiwa saling eksklusif dengan peristiwa tidak saling eksklusif. Macam mana dia punya cara nak tulis ini ataupun kita tengok apa benda peristiwa ini, kita tengok sama-sama.
bola pimpong yang berlabel dari 1 sehingga 9 dimasukkan ke dalam satu bakul kosong. Okey. Seorang murid memilih sebiji bola pimpong dari bakul kosong tersebut secara rawak. Sepatutnya bukan bakul kosong lah sebab kita dah masukkan dah. Bakul je lah. Bakul kosong tadi dah dimasukkan, dah adalah kosongnya dah. Okey. Katakan T ialah peristiwa mendapat nombor genap. U ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. V ialah peristiwa mendapat faktor bagi 9. Okey. Kita tengok bola pimpong ni berlabel 1 sampai 9. Okey, dimasukkan ke dalam satu bakul. Seorang murid memilih. Okey, T mendapat nombor genap, U kuasa 2 sempurna, faktor bagi 9. So, kita kena kenal pasti terlebih dahululah. Dalam sini ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. So, ini adalah set semester dia. Setuju tak? Ya. Kamu dah belajar kan set semester kan? Dah. Okey, ini yang kita bincangkan. So, adanya nombor-nombornya daripada 1 sampai 9. So, kita tengok T. T adalah mendapat nombor genap. So, dekat 1 sampai 9 ini, apa dia punya elemen-elemen ataupun unsur nombor genap tu? Apa nama-nama yang ada dekat sini nombor genap? 2, 2, 4, 2, 4, lagi? 6, 8. 6. Ada lagi tak? Dah habis. Faham tak cara nak buat ni? Faham. Okey, next. Set yang seterusnya. U pula. U dia apa pula? Mendapat nombor kuasa 2 sempurna. First kali, apa benda kuasa 2 sempurna ni kelas? Apa Darab dengan dia? diri dia. Kuasa darab dengan dirinya sendiri. Faham tak? Setiap number itu didarabkan dengan dirinya sendiri. Maknanya 1 kuasa 2. Lagi? 2 kuasa 2. Faham ke tak ni? Faham. Okey, lepas tu 3 kuasa 2 lagi. 4. 4 kuasa 2. Begitulah seterusnya. So, 1 kuasa 2 ni berapa nilai dia? 1. 1. Ada tak 1 kat sini? Ada. Ada tak 1 tempat kita bincang ni ada 1 tak? Ada. Ada. So, tulislah. 1, koma. Next. 2 kuasa 2 pula. Berapa? 4. 4. Ada tak 4 kat sini? Ada. Ada. Tulislah 4. Boleh faham? Okey. 3 kuasa 2 berapa kelas? 9. Ada tak? 9? Ada. 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 Lepas tu, 4 kuasa 2 ada? 16 tak ada. 16 tak ada dah. Dah habis. Tak. Tutuplah kurungan. Faham ke tak faham? Faham. Macam tu cara nak tulis yang kuasa 2 sempurna tu. Boleh faham ke? Apa makna kuasa 2 sempurna ni? Boleh. Okey, apa dia V? Okey, V pula. Sama dengan, apa dia V ni? Faktor bagi 9. Okey, ingat tak kalau itu saya dah berintang itu cara nak macam mana nak mendapatkan faktor. So, kalau faktor 1 darab berapa dapat 9? 9. Okey, itu cara yang pertama. 1 darab 9 dapat 9. Next, 2 boleh tak? Darab satu number dapat 9. Dapat tak? 2. Dapat. Tak. 2 ada tak? Darab dengan berapa number dapat 9? Tak ada, tak ada. Tak ada. 3 ada 3. Ada. 3 darab berapa? 3. 3 darab 3. So, kita tulis sekali sahaja. So, yang seterusnya 9 kita rapatkan. So, kita dapatlah 1, 3 dengan 9. Boleh faham tak cara nak mendapat faktor Boleh. bagi 9 ni? Faham. Faham. Okey, kita dah selesai dah untuk mentafsir kebarangkalian yang pertama ni, peristiwa dia. Seterusnya. Okey, kita terus tengok. Hubungan antara ketiga-tiga peristiwa tersebut kita gambarkan dalam gambar rajah Venn.
Okey, macam mana kita nak wakilkan dengan gambar rajah van? Okey, kita cuba tengok. Kita kecilkan sikit. Okey. So, sebab dia adalah ada set semester, saya besarkan. Kita buat segi 4 besar dekat sini. Mesti gambar rajah tertutup. Lepas tu kita ada simbol bagi set semester. Okey, next. Kita tulis dulu yang mana dia punya tu adalah lebih kecil dulu. Ataupun kita tulislah T dulu dekat sini. Okey, kita buat bulat dekat sini. Okey. Next. Tulis lagi satu. Okey, ni saya letakkan T. Ni saya letakkan V. Lepas tu saya buat lagi macam ni pula. Dia tak kisah apa-apa bentuk pun. Ini saya letakkan A. Okey, first cara dia, kita tulis terlebih dahulu yang lebih kecil atau yang di tengah-tengah lah. Kita tengok A terlebih dahulu. So, apa yang ada pada A? A ada 1 dekat sini, 4 dan 9. Okey. Oh, tak boleh. U ke A tu? A. A? U lah. U silap. U. Saya nampak macam A. U kat sini . Okey. Okey, kita tengok. Untuk T terlebih dahulu. Untuk T tu dengan U. T dengan U tu. Ada tak yang sama antara T dengan U kelas? Dua ni. Ada. Apa? Nombor 4. 4. So, saya letak kat tengah-tengah. Saya buat dot. Saya tulis 4. Ada tak lagi yang sama? Tak ada. Tak ada dah kan? Tak ada dah kan? Tak ada. Tak ada dah. Antara U dengan V pula, ada tak yang sama? Ada. Apa dia? 19. Okey, 1. Saya letak dot. Saya letak 1. Lepas tu ni, saya letak 9. Boleh faham tak? Boleh. Okey, dekat U ni tadi, ada lagi tak unsur dia yang tak dan yang selain daripada 1 dan 9? Tak ada. Tengok Unsur V kat ke V. unsur U? V. Oh, unsur V ada. Apa dia? 3. 3. So, saya dah letak 1 dengan 9 dekat ruangan ni. Kita kena letak di luar dia, iaitu nombor 3. Boleh faham tak kelas? Boleh. Okey, next. Kita tengok T pula. Saya dah isi 4 dekat sini. So, dekat sini 4 tak payahlah kita isi lagi dah. So, selain dari 4, apa nama-nama dia? Kelas 2. Okey, saya letak dekat luar ni. Luar U Lepas tu 4 tak perlu dah. 4. Lepas tu 6. Lepas tu 8. 8. Cukup lah kan? T ada berapa tadi? T ada 4. Okey, selain daripada semua ni, ada tak lagi yang kita sepatutnya tulis yang ada dalam set semester? Apa Ada. nama-nama dia? 1 dah ada dekat sini. 2 dah ada dekat sini. 3, 4. Lepas tu apa? 5 ada tak? Ada. 5 tak ada. So, kita tulis dekat mana? Dekat luar ni. Kat mana-mana pun tak apa. Tetapi di luar T, U dengan V. Boleh faham tak? Boleh. Okey, ada lagi tak nama-nama yang lain? 7. 7. Saya buat dot. Saya letakkan nombor 7. Ada lagi tak? Dah habis ke? Dah habis ke? Sudah. Dah habis kan? Ada lagi tak? Dah habis. Habis habis. dah. Okey, kita teruskan. Daripada gambar rajah van yang kita dah buat tadi, didapati peristiwa T dan peristiwa V. Nampak tak? T dengan V tidak boleh berlaku pada masa yang sama.
Kalau kamu tengok T dengan V, ada tak number yang sama di antara T dengan V ni kelas? Tak ada. Tak ada kan? So bermakna jika kebarangkali ataupun gambar rajah Venn dia macam ini, tak bercantum. So T dengan V ni adalah saling apa kelas? Eksklusif. Eksklusif. Pandai. Maknanya dia tak boleh sama. Dia mesti berbeza. Itulah kita panggil dia saling eksklusif. Boleh faham? Boleh. Okey. Apa pula cerita dengan T dengan U ni? T dengan U ada tak? T dengan U ada tak yang sama? Ada. Ada. So apa yang sama tu? 4. So kalau yang sama T dengan U, kalau kita lukis, dia punya bentuk dia jadi macam ni. Sama tak macam ni kan? Macam ni kan? Betul kan? So dia ada persilangan kat sini kan? Ada. Kalau ada persilangan, dia saling apa? Tidak Ataupun kita tulislah tidak saling eksklusif. eksklusif. Boleh faham? Boleh. Boleh faham. U dengan V macam mana? Tidak saling eksklusif. Tidak saling eksklusif. Macam mana? Kenapa tahu tidak saling eksklusif tu? Sebab apa? Dua ada sama. Sebab ada elemen ataupun unsur yang sama. Itu je cara dia. Boleh faham? Faham. Boleh faham. Okey, kita teruskan. Setiap peristiwa bergabung di atas, sama ada peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif, bergantung pada ahli kumpulan dalam kelas masing-masing. Sekiranya, alamak, ini yang mana pula? Ini mesti dia punya dalam buku teks ni. Kan? Dia cerita pasal cermin mata kan? Kalau macam tu, kita kena tengok semula dalam buku teks. Ni bab berapa ni? 9. Bab 9. Sembilan poin berapa ya? 9.3. 9.3. 9.3 ya. 9.3 kejap ke atas ni. Ini dia. Ni. Kita besarkan sikit. Okey. Seorang murid dipilih secara rawak dari kelas anda. Yang berikut ialah peristiwa A sehingga F. A, murid yang memakai cermin mata, ahli pandu puteri. Seterusnya sampai F, murid yang mendapat grade D. Lepas tu peristiwa saling eksklusif, peristiwa tidak saling eksklusif. Maknanya kalau dekat sini dia akan buatlah macam mana dapatkan peristiwa saling eksklusif ataupun tidak. Barulah kita tengok setiap peristiwa bergabung di atas, sama ada peristiwa saling eksklusif ataupun tidak, bergantung kepada ahli kumpulan dalam kelas masing-masing. Sekiranya hanya murid lelaki memakai cermin mata, maka peristiwa A dan B ialah saling eksklusif. Tetapi bagi kelas yang mempunyai murid perempuan yang memakai cermin mata, maka peristiwa A dan B merupakan peristiwa tidak saling eksklusif. So, secara generalisasi, peristiwa gabungan A dan B dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif sekiranya tidak ada apa tadi kelas? Persilangan antara peristiwa A dengan peristiwa B. So kalau kita tulis dalam bentuk set, A persilangan B adalah, ni kita panggil apa ni? Set apa ni? Set sifar. Set kosong. Set sifar boleh lah. Set kosong lah ataupun set sifar lah. So apabila set sifar ni, maknanya tiada unsur kalau kita
kita persilang. Betul tak betul? Dia ada unsur dekat situ. Boleh faham? Boleh. Boleh faham Okey, dah boleh selesai dekat situ. Kita terus kepada contoh 6. Ada lagi berapa minit lagi ni? Sekejap je. Okey, seorang sikit lagi saya habiskan. Seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak, diberi A. Pekerja bergaji kurang dari 2,500. B. Pekerja perlu membayar cukai pendapatan. C. Pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Tentukan sama ada pasangan berikut ialah peristiwa saling eksklusif ataupun peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, yang pertama. A dengan B. Pekerja bergaji kurang daripada 2,500. Pekerja perlu membayar cukai pendapatan. So, kalau membayar cukai pendapatan, mesti gaji yang lebih 2,500. Ada tak eksklusif kat sini? Ke dia tidak saling eksklusif? Eksklusif. Eksklusif. Boleh faham tak? Boleh faham? Okey, sebab dia tidak boleh berlaku. Okey, A dengan C pula. A dengan C. Bergaji kurang 2,500. Pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Ni macam mana pula? Eksklusif. Boleh berlaku. Apa masalahnya? 2,500 boleh beli kereta dah kan? Boleh tak? Boleh. So, dia tidak eksklusif. Sebab gaji 2,500 dah boleh beli kereta dan dia boleh pergi kerja. So, A dengan C ni dia ada unsur-unsur yang sama. Okey, tidak saling eksklusif. Okey, C pula. B dan C. C macam mana? Perlu membayar cukai pendapatan, pergi bekerja dengan menaiki kenderaan. Boleh tak ni? Eksklusif ke tak? Tidak eksklusif sebab dia boleh berlaku kan, betul tak? Betul.